Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kami dari kumpulan ketujuh iaitu Eudaimonia akan membentangkan satu tajuk iaitu diskriminasi terhadap wanita dalam sektor pekerjaan. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya mengenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Akilah binti Abdul Latif, Amal Salihah binti Aidi Ahmad, Sarah binti Ismail, Nur Atifah binti Ahmad, Muhammad Daniel Haikal bin Abdul Jalil, Ahmad Al-Fuzail bin Muhammad dan Muhammad Alif bin Zamri. Seterusnya saya mempersilakan pembentang pertama Amal untuk memberi pembentangan. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Amal Salihah binti Aidi Ahmad dan saya akan menjadi pembentang yang pertama dan saya akan berkongsi dengan kamu semua tentang latar belakang diskriminasi dan juga sedikit info tentang diskriminasi terhadap wanita dalam sektor pekerjaan. Diskriminasi didefinisikan sebagai layanan yang tidak adil terhadap seseorang individu atau sebab individu tersebut menunjukkan ciri atau mewakili kumpulan tertentu. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, diskriminasi ialah perlakuan membeza-bezakan warna kulit, keturunan dan sebagainya. Antara jenis diskriminasi yang sering berlaku di dalam dunia ialah diskriminasi umur, diskriminasi kesihatan, diskriminasi agama, diskriminasi kaum, dan yang akan diperbincangkan dalam pembentangan kali ini ialah diskriminasi jantina. Diskriminasi jantina sering berlaku terhadap golongan wanita ketika di tempat kerja disebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang hanya perlu duduk di rumah dan tidak mampu melaksanakan kerja lelaki. Dalam dunia berorganisasi, terdapat dua teori yang menunjukkan kewujudan diskriminasi terhadap golongan wanita. Teori yang pertama ialah glass ceiling atau siling kaca. Teori ini merupakan sebuah metafora yang menyatakan tentang halangan yang menghalang wanita daripada menjawab pangkat yang lebih tinggi, mendapat kenaikan gaji dan peluang-peluang cerah yang akan datang. Teori ini dinamakan sebagai siling kaca kerana kaca merupakan sesuatu yang tidak kelihatan dan halangan-halangan yang berlaku terhadap wanita-wanita ini selalunya tidak kelihatan di depan mata. Mereka sendiri tidak dapat melihat halangan tersebut berlaku sehingga diri mereka sendiri melaluinya. Teori yang kedua yang menunjukkan terdapatnya diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja ialah glass cliff atau tebing kaca. Teori ini menerangkan tentang fenomena yang berlaku apabila golongan wanita dinaikkan pangkat ke jawatan yang lebih tinggi ketika berlakunya krisis dalam sesebuah organisasi ketika kebarangkalian untuk gagal lebih tinggi daripada kejayaan. Hal ini berlaku supaya organisasi atau syarikat tersebut akan mempunyai seseorang yang boleh dipersalahkan ketika mereka gagal untuk mengatasi krisis tersebut. Diskriminasi yang dapat dilihat terhadap wanita di tempat kerja termasuk daripada aspek pembayaran gaji yang lebih rendah daripada golongan lelaki, gangguan seksual, sering menghadapi kesusahan untuk menaikkan diri mereka ke pangkat yang lebih tinggi, kekurangan peluang yang diberikan oleh para majikan, stereotip terhadap wanita, mempunyai masalah apabila meminta pekerjaan yang diingini, diskriminasi daripada aspek pemakaian dan pemberian cuti hamil yang tidak berpatutan. Diskriminasi terhadap wanita dalam sektor pekerjaan perlu diambil perhatian kerana golongan wanita juga telah memainkan peranan yang penting dalam membantu ekonomi negara kita. Penglibatan mereka yang dominan di dalam sektor profesional menunjukkan kepada kita bahawa lebih ramai wanita daripada lelaki bekerja sebagai doktor, peguam dan kerja profesional yang lain. Pekerja-pekerja dalam bidang profesional selalunya mempunyai ciri-ciri sebagai seorang pekerja yang berpengetahuan yang amat penting terhadap pembangunan ekonomi negara Malaysia ini. Di Malaysia, pihak kerajaan telah mengiktiraf sumbangan wanita terhadap ekonomi negara melalui Dasar Wanita Negara. Dasar ini telah diperkenalkan pada tahun 1989 dan disemak semula pada tahun 2009 untuk memastikan perkongsian sumber-sumber dan faedah-faedah pembangunan yang adil terhadap kaum lelaki dan wanita. Dasar ini mempunyai tujuan khusus untuk mengembangkan kemampuan wanita sebagai pemangkin perubahan di semua sektor, menyediakan persekitaran kerja yang kondusif dan lebih mesra wanita serta bertingkat dan memperkuat perlakuan yang adil terhadap wanita dan lelaki. Walaupun dasar ini telah memberikan jaminan terhadap pekerja-pekerja wanita, namun di alam realiti, golongan wanita masih berdepan dengan halangan-halangan di tempat kerja mereka. Selain Dasar Wanita Negara, terdapat juga akta-akta lain yang menjaga hak wanita di tempat kerja seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1995, Akta 514. Terima kasih Amal. Sekarang saya akan membahaskan tentang
Punca-punca berlakunya diskriminasi terhadap wanita dalam sektor pekerjaan. Walaupun industri Malaysia semakin berkembang maju, namun begitu diskriminasi terhadap wanita masih lagi berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan wanita sering dipandang lemah. Antaranya ialah dari segi faktor kemahiran dan fizikal pekerja itu sendiri. Sebagai contoh, majikan sering menganggap dan membezakan kualiti kerja antara pekerja wanita dan pekerja lelaki. Mereka beranggapan bahawa lelaki mampu membuat berbagai kerja dalam satu masa dan mempunyai tenaga kerja yang kuat jika dibandingkan dengan pekerja wanita walaupun mereka berada dalam jawatan yang sama. Sebagai contoh, kebanyakan pusat gym lebih cenderung memilih pekerja lelaki berbanding wanita kerana wanita dianggap tidak mampu mengangkat peralatan berat. Seterusnya ialah perbezaan kualiti pekerja lelaki dan wanita. Pekerja wanita dianggap tiada kebolehan dalam bidang pengurusan serta tidak diberi kepercayaan untuk memimpin. Jadi, pekerja lelaki akan diberi keutamaan dalam memegang jawatan-jawatan tinggi. Sebagai contoh, kita boleh lihat pekerja lelaki lebih banyak mendominasi dalam bidang pekerjaan seperti arkitek, jurutera, juruteknik dan sebagainya. Pada masa yang sama, peratusan kaum wanita dalam bidang pekerjaan tersebut sangat rendah berbanding kaum lelaki. Ini menyebabkan wanita berasa kecewa kerana isu ini akan memberi kesan kepada prestasi pekerja tersebut. Selain itu, wanita juga sering menerima gangguan seksual di tempat kerja. Ini menyebabkan mereka kurang diberi keutamaan dalam sesetengah bidang pekerjaan kerana pihak organisasi ingin mengelak daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Gangguan seksual sering berlaku disebabkan oleh daya tarikan fizikal dan personaliti yang ada pada wanita itu sendiri. Pada masa yang sama, gangguan seksual terjadi juga seringkali dikaitkan dengan pengaruh kuasa di sesebuah organisasi itu. Hal ini disebabkan oleh kedudukan autoriti di sesebuah organisasi dipelopori oleh kaum lelaki berbanding wanita. Jadi, pekerja lelaki akan menggunakan kuasa mereka untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menggunakan orang bawahan mereka iaitu pekerja wanita yang akan menjadi mangsa. Di samping itu, sifat wanita yang kurang agresif. Sifat wanita yang lemah lembut merupakan salah satu faktor yang memainkan peranan penting yang menyebabkan mereka ditindas. Sifat mereka yang agak teliti, kurang tegas dan agak perlahan menyebabkan mereka tidak diberi kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas yang sukar atau melakukan kerja-kerja yang berat. Akhirnya, peranan utama wanita hanyalah sebagai isteri dan ibu. Diskriminasi terhadap wanita berlaku disebabkan oleh kepercayaan dan mitos segelintir masyarakat yang menyatakan peranan kaum wanita hanyalah sebagai ibu dan isteri sahaja. Malah, segelintir majikan juga melihat wanita sebagai tenaga buruh yang boleh dipecat kerana mereka dianggap bukan pekerja tetap. Ini disebabkan oleh tanggapan bahawa wanita bukan merupakan tulang belakang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Kabir Abdul Jalil. Saya akan menerangkan tentang kesan diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja. Kesan yang pertama ialah kadar pengangguran. Wanita yang berpendidikan tinggi meningkat dari zaman hari. Hal ini disebabkan gaji yang ditawarkan pada wanita lebih kurang berbanding lelaki, dan ini menyebabkan wanita sukar untuk memilih kerja atau membuat keputusan untuk memilih kerja tersebut. Okey, kesan yang kedua ialah wanita yang menerima gangguan seksual akan hilang motivasi. Perkara ini juga berpunca dari mereka sendiri yang berpakaian tidak sopan di tempat kerja. Kesan yang ketiga ialah bilangan wanita yang menceburi bidang profesional pada hari ini amatlah sedikit. Hal ini disebabkan wanita sering dikaitkan dengan hal keluarga atau dan hal lain-lain. Okay, kesan yang keempat ialah kadar pesara bagi wanita lebih singkat berbanding lelaki. Hal ini disebabkan kajian yang dilakukan terhadap wanita dan mendapati wanita yang meningkat usia akan lebih beremosi dan menyebabkan mereka sering mendapat tekanan dan akan menyebabkan mereka menjadi murung. Kesan yang terakhir ialah wanita mempunyai peluang yang terhad dalam kenaikan gaji maupun pangkat. Hal ini disebabkan mereka yang telah
sudah mendirikan rumah tangga akan menyukarkan wanita ini untuk memberi sepenuh komitmen terhadap syarikat atau kerja sendiri, dan ini menyebabkan mereka sukar untuk naik pangkat maupun kenaikan gaji. Sekian. Pelbagai cara dan tindakan boleh dilakukan bagi mengatasi isu diskriminasi wanita dalam sektor pekerjaan. Semua pihak haruslah bertanggungjawab bagi mengatasi isu ini. Perkara ini boleh dibahagikan kepada dua pihak penting, iaitu pihak organisasi dan majikan dan juga pihak individu. Mari kita lihat apa yang boleh dilakukan oleh pihak organisasi. Setelah mendengar cadangan daripada pihak organisasi dan majikan, mari kita lihat apa yang perlu dilakukan oleh pihak individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Al-Fuzail bin Muhammad. Hari ini saya akan menceritakan berkenaan dengan perkaitan antara etika dan diskriminasi terhadap wanita. Sebelum tu kita tengok kepada slide yang telah disediakan. Yang pertama, berdasarkan diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja, ini menunjukkan bahawa pelanggaran beberapa teori hak asasi manusia telah berlaku. Yang kedua, perkaitan antara diskriminasi dan etika adalah pelanggaran terhadap hak kebebasan untuk bersuara. Contohnya apabila seorang majikan ataupun orang yang bekerja ini, dia akan tidak menerima buah fikiran daripada seorang wanita. Yang ketiga adalah pengaruh budaya hedonism. Contohnya gangguan seksual yang berlaku pada pekerja wanita. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pelaku melakukan gangguan tersebut mengikut hawa nafsu mereka tanpa memikirkan orang lain. Yang keempat, berlakunya pelanggaran tanggungjawab sosial pekerja. Hal ini kerana mereka tidak menjaga hubungan baik antara sesama pekerja dan mengambil kesempatan terhadap kelemahan dan kekurangan pihak wanita. Yang kelima, berlakunya pelanggaran dalam tanggungjawab sosial terhadap korporat dan organisasi. Hal ini kerana majikan tidak menjaga hak kemanusiaan ataupun hak asasi manusia di dalam persekitaran pekerjaan mereka. Dan akhir sekali, untuk mencapai kelestarian, prinsip kesesamaan antara lelaki dan perempuan dan memartabatkan ketinggian wanita perlu diterapkan. Hal ini berdasarkan Sustainable Development Goals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Zamri. Saya akan menerangkan pasal kesimpulan tentang tajuk kami, iaitu diskriminasi wanita di tempat kerja. Yang pertama ialah semua pihak perlu memainkan peran masing-masing. Ini untuk memastikan keselamatan pekerja mereka. Pekerja juga perlu lebih cakna tentang undang-undang di tempat kerja. Pekerja perlu lebih proaktif dan agresif dalam pekerjaan, tegas dalam mempertahankan pendirian dan tidak mudah berputus asa. Pekerja perlulah berfikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka di tempat kerja, dan mereka juga perlu mempunyai kekuatan mental yang tinggi untuk tahan lebih lama dalam sektor pekerjaan yang sangat mencabar. Sekian, terima kasih.